يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Muka surat 310. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zaid bin Aslam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun minas sadaqah afdalu min mi'ati alf. Qila wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala akhraja rajulun min ardi malihi mi'ata alfin wa tasaddaqa biha, wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamain lam yamlik ghairahuma tayyibatan min nafsihi, fasara sahibul dirham afdalu min sahibil mi'ah alf. Satu dirham untuk sedekah lebih afdal daripada 100,000. Kalau kita convert kepada hak mudah terasanya, RM1 yang disedekahkan itu lebih baik daripada RM100,000. RM1 yang disedekahkan lebih baik daripada RM100,000. Peliklah sepatutnya RM100,000 lebih baik daripada RM1. Bila pelik, maka sahabat-sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Ya. Jadi sahabat pun terus tanya, bagaimana yang dikatakan RM1 itu lebih baik? Kalau lagu tu pakat derma RM1. Anda rasa hari Jumaat duduk derma RM1 pakai bacok ni kot, kan? Jawabnya Nabi SAW, seorang mengeluarkan daripada kekayaannya yang sangat banyak 100,000 dan disedekahkan, dan orang lain yang mengeluarkan 1 dirham ataupun RM1 dari miliknya yang hanya 2 dirham, tidak ada hak lain, dengan senang hati, maka orang yang mengeluarkan 1 dirham lebih afdal dari yang 100,000, yakni yang 1 dirham telah mengeluarkan 50% dari harta kekayaannya, sedang yang 100,000 hanya 1% daripada kekayaan dia. Jadi itu perbandingan lah. Kalau kita nak condemn orang yang bagi RM1, tapi dia adanya, ialah gaji dia pun sebulan RM1,000, RM1,500 bulanan income dia. Tak kira lah gaji campur income yang dia duduk meniaga sikit-sikit ke, ataupun dia duduk buat direct selling ke apa benda, dapat RM1,500 ataupun RM2,000 ke bawah. Dia bagi RM10 sebulan. Hebat dah tu, kan? Jika dibandingkan hak kata gajinya RM4,000, RM5,000, jusa lagi, kan? Ataupun DG 52 ke 54 ke apa benda, tapi bagi derma pun lebih kurang RM10 sebulan juga. Maka hak bagi derma RM10 sebulan itu, tapi gaji dia RM2,000, lebih besar pahalanya, lebih afdal pahalanya jika dibandingkan yang bergaji RM5,000 ke atas tapi keluarnya RM10 juga.
Baik, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, jika kami menginginkan sesuatu dan tidak dapat mencapainya, apakah kami mendapat pahala? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan amalnya yang mana kamu akan mendapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu? Ini saya tak dapat nak jelas ini sebab dia ada kekeliruan sikit. Ad-Dhahhak berkata, siapa yang masuk pasar lalu melihat sesuatu yang diinginkannya, lalu ia sabar dari mengharap pahala dari Allah, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada sedekah 100,000 dinar fi sabilillah. Okey, dia sama yang dia kata tu, dia lebih kurang gini. Orang yang ada duit, dia boleh bersedekah. Dia boleh sedekah, maknanya RM100 ke RM1,000 ke, dia boleh. Tapi ada orang ni yang tak ada duit, bukan setakat nak sedekah, dia nak benda tapi tak dapat. Itu maksud dia nak benda tak dapat. Sama ada nak benda tu kerana nak bersedekah, ingin nak bersedekah tapi tak dapat sebab kemampuannya terbatas, ataupun dia nak beli satu benda lauk, ikan tenggiri ke, ataupun ikan apa-apalah, ayam ke, untuk anak bini dia, berasa nak beli tapi tak cukup. Itu yang dikatakan inginkan sesuatu tapi tak mencapai, dapat pahala ke tak? Maka Nabi kata, dia kata kalau betul nak tapi tak tercapai, dapat juga pahala. Pahala apa dia? Pertama sekali dia nak sedekah, dia nak, hati dia memang suci murni nak bersedekah, tapi tak ada kemampuan. Jadi keinginan dia tadi Allah Ta'ala raikan dengan bagi sedekah. Kemudian dia nak beli ayam, daging kepada anak bini dia, seminggu sekali ke. Keinginan dia tu tadi tak dapat dicapai. Kerana apa dia? Kerana dia tak ada duit. Maka keinginan dia tadi Allah Ta'ala raikan dengan bagi pahala, campur apa dia? Campur dia bersabar. Sedih dia, sedih nak bagi makan kepada anak bini, nak suruh jadi macam orang lain juga, makan ayam seminggu sekali ke, tapi tak tercapai. Jadi kesedihan dia sabar dengan kesedihan dia itu, dan Allah Ta'ala juga raikan kerana keinginan dia nak bagi itu kerana Allah. Aku nak bagi ni makan minum pada anak bini aku. Ada dalam satu bab tu, nafkah pada anak bini, kita baca comel dia punya tu. Dalam ni juga nafkah pada anak bini ni mana besar juga pahala. Yang orang duduk keluar pukul 6.30, pukul 7 pergi makan gaji kan, masuk bandar, bersusah payah dengan jam, berserabut dengan jam. Kesabaran dia tu sejam dalam perjalanan itu, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan yang atas tadi dengan hak bawah. Dia baru kita faham maksud dia. Abu Lais berkata, tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat dan taatlah kepada Rasulullah supaya kamu diberi rahmat. Di dalam ayat ini Allah meletakkan hak orang fakir langsung sesudah hak Allah, dan juga fakir sebagai doktornya orang kaya. Sebab jika ia sakit disuruh sedekah kepada fakir miskin, juga sebagai pencucinya. Sebab bila sedekah kepada fakir miskin, maka ia dibersihkan dari dosa-dosanya, juga membersihkan hartanya, juga si fakir itu sebagai pesuruhnya. Sebab bila ia akan bersedekah untuk ayah bondanya yang telah meninggal, ia pergi kepada fakir miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Juga menjaga kekayaannya, sebab harta yang dikeluarkan zakat dan sedekahnya terpelihara daripada bencana. Dia menguraikan ayat tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat dan taatlah kepada Rasulullah supaya kamu diberi rahmat. Dia menguraikan ayat itu. Dia kata orang miskin ni doktor kepada orang kaya. Doktor-doktor ni maknanya nak suruh, kerja dia nak suruh orang sakit tu baik. Itu kerja doktor. Jadi orang kaya ni dia ada penyakit. Penyakit dia sama ada penyakit yang betul tu yang memang semua manusia kena.
Ya, selain pada tu penyakit maknanya orang panggil harta kotor. Ya. Kemudian penyakit kedekut, kaya tapi kedekut. Semuanya ini ya, dia boleh orang panggil beki penyakit tadi, bersihkan diri dia daripada penyakit tadi dengan jumpa doktor. Siapa dia? Fakir miskin. Habis jumpa doktor, fakir miskin ni lagu mana? Cakap ke dia penyakit dah, bagi sedekah ke dia. Ya. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada satu kes di mana satu orang tu dia nak buat ringkas cerita lah, saya ringkaskan cerita. Dia nak buat kalau kita masjid lah, dia pergi cari, adalah satu orang ni pergi cari derma. Maka yang cari derma ni dia teringat pada satu orang kawan. Kawan dia ni kaya. Dia pergi jumpa kawan dia. Kawan dia ni pula dia ada masalah. Masalah dia ialah kaya. Dia kaya tu tak adalah masalah. Dia kaya tapi kebetulan pada masa itu mak dia sakit ternak. Tapi dia rasa macam ada harapan sembuh. Buah berubat. Bila jumpa kawan hak kotak derma ni, dia kata, tak apalah, aku bagi derma. Aku bagi derma kerana Allah Ta'ala lah bagi. Dah nak buat masjid kan, jumpa tengok ni, katalah contoh jumpa di KL lah, senang di hotel ke, dah jumpa orang kaya kan, habis dah bagi banyak, dia bagi tetapi yang menjadi satu keanehannya, bila dia balik rumah tengok mak dia segar, barulah dia terperasan dan dia teringat apa yang dia belajar dengan tok guru ke ustaz dia ingat balik. Bersedekah itu boleh merawat penyakit. Boleh merawat penyakit. Jadi benda tu diceritakan dalam sebuah kitab. Jadi benda ni tuan-tuan, sebab tu saya selalu sebut, bersedekah ni sama ada tuan-tuan niat nak pakai niat ke, tak nak niat ke, sedekah selalu insya-Allah. Sama ada untuk kita ke ataupun untuk anak bini kita yang ada sakit tu, insya-Allah ada kebaikan. Sebab orang miskin ini, lebih-lebih lagi kalau kita jumpa orang miskin, minta tolong dia. Doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit mak ke, isteri ke, ataupun penyakit dia sendiri ke. Tapi kena ada keyakinan. Baik. Jadi dia kata sini juga fakir miskin doktornya orang kaya. Maknanya fakir miskin ni doktor kepada orang kaya. Sebab jika dia sakit disuruh sedekah pada fakir miskin. Juga sebagai pencucinya, sebab bila sedekah kepada fakir miskin, dia akan bersihkan dosa-dosa dia. Maknanya nak bersihkan dosa pun dengan cara kita bersedekah. Juga membersihkan hartanya. Juga si fakir itu sebagai pesuruhnya, sebab bila dia akan bersedekah untuk ayah bondanya yang telah meninggal, ia pergi kepada fakir miskin dan membersihkan sedekah, memberikan sedekah kepada mereka. Jadi kalau kita teringat kepada mak ayah kita pun yang dah mati, kita bagi sedekah. Sebab tu amalan sedekah ni, yelah kalau boleh biar jadi agenda kita tiap hari lah. Itu je. Nak saya sebut ni untuk orang yang hadir kuliah ni. Biar ada tiap hari. Jangan ada pengecualian. Banyak sedikit saya tak nak sebut. Tapi tiap-tiap hari kena buat. Kalau kita hak mari duk dengar benda lagu ni tak buat, siapa lagi nak buat, saya nak tanya. Roh tu orang panggil roh, orang duduk luar tu tak mari tu, dia sebenarnya nak menumpang roh kita. Orang panggil semangat kita. Macam orang biasa dia menumpang roh ustaz. Kalau ustaz pun tak buat benda-benda lagu ni, habis dia benda ni dia tak payah cerita. Tak payah ustaz nak cerita tiap hari aku buat, tapi benda tu dia panggil roh, ada connection. Maknanya ada komunikasi jiwa. Dia yang bercakap, tak payah cerita. Kita hak duduk surau masjid ni, mari ni, tak payah cerita, tak payah buat announcement. Tapi orang tengok tu sendiri, orang terasa dia ni buat. Dia ni buat ni, dia ni buat ni. Tapi maknanya kita kadang-kadang kita sendiri tak tahu, kita tak pernah tengok kadang-kadang. Dia tu pandai je cakap. Dapat mikrofon sebiji ke dia, ustaz-ustaz ke benda, tak kira atas nama ustaz tu guru ke. Dapat mikrofon bagi ke dia, siap, dia akan bercakap. Tapi perbuatan dia sendiri tak ada kena orang panggil, tak boleh diambil contoh. Padahal tak ada siapa pun cakap. Dan dia pun tak cakap bahawa dia tak buat apa yang dia cakap itu.
Jadi yang ini saya haraplah untuk kita semua, untuk sedekah ni kena buat. Tiap hari RM1 ke RM2 ke. Dan memang sebenarnya sedekah RM1 RM2 tu kecil sebenarnya, nak banding hak kita duduk bazir dulu ataupun sekarang ke. Nak pula yang saya selalu komen tentang bulan puasa. Kalau kira bulan puasa yang kita buang laut tu, Allah Rabbi, komen-komen lah, saya berani cakap setiap rumah RM2. Habis RM2 tuan-tuan, kalau setiap rumah RM2, sebulan kita puasa 30 hari, RM60 kita buang bulan puasa laut. Kalau RM60 ni ada di area Masjid Ar-Rahimah ni, kalau mikir daripada buang gitu, baik aku sedekah pada masjid, contohlah ya. Kalau RM60 seorang bagi, ada 1,000 je. Kalau ada 1,000 apa? 1,000 orang yang perangainya RM60 bagi pada masjid bulan tu, 60,000. Kan kalau pakat mikir lagu tu senang, tapi dah kita tak mikir, kita kedekut. Nak buang kedekut tu kena mari tiap-tiap hari tu. Kena ada kuliah tiap-tiap hari. Ataupun kena dengar kuliah tiap-tiap hari, maghrib ada, subuh ada, kalau masjid kita ni. Pendek-pendek je buat, takkan tak boleh kan. Nak bersihkan jiwa tu. Tak kira lah dia ustaz ke, tok guru ke, semua kena orang panggil, kena peringat. Ustaz pun dia ada lupa juga. Tak boleh nak kata mentang-mentang dia ustaz ke, tok imam ke, tok khatib ke apa benda, tok guru ke, ini dia hebat dah. Tak. Kadang-kadang dia pun terlupa. Dia mengajar kat orang tu, dia terlupa. Tapi bila dah kita duduk dalam suasana, kita nak mengajar, nak suruh orang amal, insya-Allah kita pakai buat. Orang pencen besara dengan pencennya, dengan anak bagi, nak letak mana agak-agak duit? Esok lusa dah kita nak pergi kan. Takkan tak boleh bagi RM50 sebulan ke masjid ke? Hak tiap-tiap hari tu RM1, hak sebulan tu. Sebab agenda kita punya, orang panggil ibadat khususi ni, dia ada agenda. Tiap-tiap hari sembahyang 5 waktu. Seminggu sekali sembahyang Jumaat nama dia. Kemudian setahun ada 2 kali sembahyang dia, nama dia sembahyang raya, haji dengan raya puasa. Jadi biar ada agenda hak bulan, hak tahun zakat nama dia. Cukup haul, cukup nasab, zakat. Itu tahunan dia panggil. Sedekah wajib tahunan. Puasa lagu tu juga. Nak comel rasa larat, buat Nabi Daud punya puasa. Hari ni puasa, besok dak, lusa puasa, tolak dak. Kita tak mampu benda yang macam tu sebab kita kerja ke benda. Ambil hak seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, tengok ada time yang tertentu. Maknanya hari wukuf ke apa benda. Itu maknanya. Kemudian sebulan setahun sekali wajib. Itu wajib. Jadi ibadat yang baik ni, dia ada hak tiap hari, ada hak seminggu sekali, ada hak sebulan sekali, ada hak setahun sekali. Jadi kita kena create untuk sedekah ni tiap harinya duit shilling. Itu paling common. Ambil duit shilling hak mana dalam poket tu, ada 20% masuk dalam gelas ke. Ada RM1 lah, lepas-lepas beli sok bos, beli sinar harian RM1,200 lah, RM1,2 bagi duit RM2. Harga sinar harian RM1,2. Saya sebut sinar harian je lah, kalau nak baca hak lain tak saya baca lah, mengarut je belaka. Sinar harian tu adalah orang panggil kadang-kadang duduk tengah. Cerita tu maknanya dia ambil belaka, hak ni pun dia ambil, hak ni pun ambil. Kalau hak satu lagi, hak dua lagi tu mengarut. RM1,2. Ada balance 80%, letak terperap dalam poket. Lepas tu bini pergi basuh, dah cicir tak ambil dah, sapu. Daripada sapu buang, pergi ambil letak dalam bekas. Sebulan sekali ke rasa banyak dah bekas tu, isi dalam plastik, bawa masjid. Jangan malu, tak ada malu. Kita pun tak nak komen, bunyi kuat duit shilling je bagi derma, tak ada. Baik. Jadi kalau ada mak, bila ada mak meninggal, dah mati, bila kita sedekah tu niat,
Untuk aku, untuk mak aku, untuk bini aku. Niat lagu tu. Mak ayah aku mentua ke pun dah. Tak usah duk kira lah, maknanya bagi RM1. Ni 20% untuk aku, 20% untuk mak aku, tak payah kira. Senang cerita RM1 tu, ini untuk mak, niat gitu sudah. Mentua ke apa benda, ikut Tuhan nak bagi lagu mana. Yang penting mak ayah kita seronok dalam kubur. Walaupun 20% sampai tiap hari, tak apa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, mal'un, terkutuk siapa yang menghormat kerana kekayaan dan menghina kerana kemiskinan. Terkutuk orang yang hormat pada orang kerana kaya dia. Kita hormat ke dia tu kerana kaya dia. Dan kita hina, pandang hina, tak nak rapat. Pandang hina tu satu, pandang hina. Lepas tu kedua, tak nak rapat, tak nak berkawan. Kerana apa dia? Kerana dia orang miskin. Jadi Ibnu Abbas kata, terkutuklah orang tu kalau dia hormat orang tu kerana kaya dia, dan hina orang tu kerana kemiskinan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, kami tidak adil terhadap saudara-saudara yang kaya. Sebab mereka makan, kami juga makan. Dan minum, kami juga minum. Dan mereka mempunyai kelebihan harta yang selalu mereka lihat-lihat. Kami juga melihat harta itu bersama mereka. Tetapi mereka bakal dihisap dan kami bebas daripada tuntutan. Allah Rabbi. Ini comel sikit. Abu Darda dia kata, kami tidak adil terhadap saudara-saudara yang kaya. Bukan tidak adil, itu dia sebenarnya kami adil terhadap saudara-saudara yang kaya. Jadi dia kata kami adil, maknanya kami boleh terima terhadap saudara-saudara yang kaya. Pasal apa? Dia makan, kami pun makan. Dan makan orang miskin, tuan-tuan, cuba tuan-tuan turun kampung. Balik kampung tu kena gila tengok orang yang orang panggil orang kampung. Dia menoreh, dia berkebun. Kita duduk bandar ni makan gaji pesara kan. Balik kampung tengok dia punya anak beranak kita ke kawan-kawan kita yang orang panggil kerja kampung. Cuba pergi makan sama dia sekali, nak tengok antara dia dengan kita mana selera. Umur sama 50, 60, 40. Selera dia jauh kan. Kita makan pula, kita rasa kita berselera tengok dia makan. Kita ni ini tak boleh makan, ni saya ada darah tinggi. Dia tak ada. Dia tak ada. Ni buat gula tu, air tu bagi jangan manis sangat. Sebab apa? Kencing manis. Dia sihat. Selera dia makan. Makan ulam free. Ulam yang tak ada, kata orang, bahan kimia yang tidak diracun. Sayur dia. Kita makan ada racun-racun. Jadi dari sudut makan, walaupun kita kaya, balik dengan BMW ke, dengan Mercedes ke, dengan Honda Accord ke, dia motosikal Kapcai dia tu lah. Bahkan kalau tengok, saya duk perhati tuan-tuan, ada di sini pun ada yang pakai motosikal. Kadang-kadang bersikal. Kadang-kadang hati kita ni lah, bila tengok dia ni seronoknya tengok orang tu. Saya duk mikir seorang, kalau aku ni tak pergi ke mana lah, jenis tak pergi ke mana, bukan ada kerja orang panggil dakwah kena ke hulu hilir tiap-tiap hari, rasa-rasa saya pakai motor je duduk sini pakai bersikal, tak payah sini tak kena. Ini kan nak rotek, kena insurans lagi, kena takafu lagi. Lepas tu pula bila beli kereta kena installment tiap-tiap bulan. Tak apalah, maknanya kita dah beli tu, kita mampu kan. Tapi rasa tengok ke dia seronok je tengok orang pakai, walaupun motosikal buruk. Entah ada rotek ke tak ada, saya tak tahu. Sebab dia main sini je kan. Bersikal pun lagu tu juga. Seronok dia tengok naik bersikal pergi masjid. Kadang-kadang ada 2, 3, 4 orang lah. Kadang-kadang kita balik tu tengok dia balik dengan bersikal. Jadi hati kita tenang. Hati kita tengok dia tu tenang. Hak kita nak dalam dunia ni tenang tu lah, bahagia. Orang kaya pun duk kejar-kejar tu bahagia. Orang minum arak pun minum arak tu kerana nak bahagia.
Pasal apa bahagia? Dia serabut minum arak hilang. Banyak mana kajian menunjukkan 6 jam. Orang minum arak ni hilang masalah 6 jam. Itu kajian. Jadi hilang sekejap. Lepas tu lepas 6 jam mari balik. Itu tiap hari jenis-jenis orang kafir ni dia minum arak. Dekat nak tidur dia minum arak. Orang Cina biasa pukul, yang Cina kafir lah, pukul 6, pukul 7 tu dia minum. Kadang-kadang malam. Baik. Mereka makan, kami makan. Mereka minum, kami pun minum. Tak ada benda, tak ada masalah. Pakat minum belaka. Awak kaya, awak kata awak kaya hebat. Kenapa? Awak boleh minum? Tak, saya pun boleh minum. Saya hak miskin ni pun boleh minum. Orang miskin kata. Dan mereka mempunyai kelebihan harta yang selalu mereka lihat-lihat. Lebih dianya apa dia? Lebih dianya dia tengok harta, kereta dia, rumah dia besar. Dia kata hak rumah dia besar tu pun saya tengok juga tiap-tiap hari. Cuma saya tak boleh masuk dalam je. Kereta dia saya tengok. Setakat nak tengok lah. Cuma dia pakai. Yelah, awak nak pergi ke mana? Nak buat kerja apa ni orang panggil menega ke benda. Saya nak pakai kereta, saya tak pergi menega, nak pergi kebun. Pakai untuk motosikal je. Takkan awak pun kalau kerja kebun pun takkan pakai kereta Honda Accord ni masuk kebun. Jadi sesuai lah. Saya pergi berkebun kerja pun dengan kenderaan, cuma dengan motosikal. Awak pergi kerja untuk nak tengok kontrak bangunan ke benda dengan kereta, okey pergi. Tapi sekurang-kurangnya saya seronok tengok awak pakai kereta. Awak seronok tengok kereta Honda Accord awak, Mercedes ke apa benda, saya pun seronok juga tengok awak pakai. Cuma dia kata hak tak samanya apa dia? Kamu bakal dihisap terhadap harta yang kamu ada itu, tapi kami bebas. Tu hak tu dia. Hak tu saya tak sama. Hak lain semua sama. Makan minum sama. Kemarin dulu saya pergi ada satu kampung, dia jemput makan, dia ada nazar lah, Gi makan daging dia tu sedap. Bila sedap saya tanya, daging apa ni? Dia kata biri-biri. Orang kampung. Saya tanya dia, beli mana biri tak? Dia kata pelihara sendiri ya. Ada 5 ekor, sembelih seekor dia kata. Berasa nak makan. Tengok orang kampung. Berasa nak makan sembelih biri. Biri hak pera. Bukannya hak jenis dalam kandang tu tak, hak pera berjalan. Dia kata biri besar. Saya pun tak tahulah biri besar mana yang itulah yang tapi yang dia pelihara. Ibarat kata ikan keli yang dipelihara dalam kolam tak sama dengan ikan keli yang duduk dalam payar. Rasa dia tu lain. Jadi begitulah. Jadi kita makan tu sedap, dia punya sedaplah daging dia. Syakik Az-Zahid berkata, orang-orang miskin memilih 3, orang-orang kaya juga pilih 3. Orang-orang miskin memilih kesenangan jiwa, kekosongan hati dan ringannya hisap. Ini kelebihan orang miskin. Jiwa dia tenang. Tak boleh lari bila dah orang panggil tanggungjawab, orang panggil apa ni, tanggungan yang apa ni, yang disebabkan kerana hutang, dia tak ada. Tak banyak kan. Anak nak sekolah, hak mana miskin, ada juga anak nak sekolah dia. Ini kekurangan sikit lah orang miskin. Tapi sebenarnya kalau wujud suasana Islam tak ada kekurangannya. Cuma saya adalah satu orang tu, anak dia dapat masuk asrama penuh, dia tak bawa, dia tak pergi. Kampung saya lah. Kebetulan kita tahu, balik tu tahu benda tu dah berlaku 3 bulan. Jadi kita rasa terkelam, budak tu budak cerdik, dapat masuk asrama penuh. Time-time kita balik dia tak cerita. Time-time kita balik kampung dia tak cerita. Kalau dia cerita tu, kita tahulah maknanya macam mana nak mengajar. Kod saya tak ada pun, saya buat announcement sini je. Kan? Buat pengumuman sini, ada orang nak pergi belajar tak ada duit. Sayang budak tu. Akhir sekali budak tu masuk sekolah biasa. Bila masuk sekolah biasa, yang terbaru ni budak tu ialah masuk asrama penuh ni, UPSR lah.
5 tahun lepas tu dia ambil SPM baru ni, dapatlah 3A. Sekolah biasa yang common tu dapat 3A. Kalau duduk asrama penuh memang dapat tinggi dia. Dia nak pergi Mesir katanya. Dia nak pergi Mesir. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, tapi dia ni silap, dia dah faham bila pergi asrama penuh tu belanja tinggi. Saya marah ke dia, kenapa tak tanya, saya kata. Pergi asrama penuh ni dia macam sekolah biasa je sekarang ni. Lebih kurang belanja dia sikit, lebih sikit je dengan sekolah menengah biasa. Imajinasi dia duk mikir asrama penuh ni banyak belanja. Jadi saya marah ke dia, kata siap budak tu, saya kata. Jadi kalau dia pergi, dia beritahu kita tu, maknanya bolehlah kita tolong-tolong cari duit ke apa benda kan. Jadi ada satu lagi, budak tu boleh pergi Mesir. Budak tu memang cerdik, boleh pergi Mesir, tapi mak ayah dia tak nak hantar, tak ada duit. Itu pun lepas kita tahu, lepas kata orang setahun rasanya. Jadi sayang lah, maknanya benda-benda ni semuanya sayang. Dan benda ini sebenarnya, kemiskinan ini sebenarnya kalau ada begitu, inilah peluang untuk orang kaya nak derma. Terutama sekali macam budak yang saya kata yang masuk asrama, dia dapat masuk asrama penuh sekolah agama. Asrama penuh sekolah agama. Jadi saya rasa kalau begitu keadaannya, kalau betul tak cukup duit, kita announce saja. Saya rasa ramai yang nak bagi. Paling tidak saya nak beritahu gini je, kalau dah anak cucu kita pun tak ada hak sekolah agama, ada budak nak sekolah agama ni, kita bagi. Untuk anak cucu kita terlepas dah, semuanya sekolah biasa. Lepas tu pula kita tengok sekolah biasa, lepas tu agama pun kurang. Tak boleh nak itu dah, tak boleh nak ajar dah, sebab dah jadi buluh. Dah jadi buluh belaka dah. Tak boleh nak corner ke kiri kanan dah, jadi buluh. Maknanya anak-anak tu dah besar. Nak corner, nak pergi ke orang panggil kod agama ni dah tak boleh pergi dah. Kalau budak tu dia lepas SPM, dia tu balik satu umur yang boleh lagi kita corner. Nak pergi nak channel ke agama pun boleh. Ada budak-budak yang cerdik, habis SPM dia masuk tahfiz. Ada lepas masuk tahfiz tu ayah dia kaya ada agama. Ini yang kita nak. Belajar pula accountant di Australia. Jadi bila pergi sana habis belajar, kebetulan ayahnya korporat, orang kaya, jadi tolong jaga syarikat dia. Satu syarikat yang besar juga di Kampung Baru tu ada. Saya tak nak sebutlah nama dia, nama syarikat tu. Tapi dekat dengan masjid, dia punya bangunan tu ada kat masjid Kampung Baru. Anak dia semua dia hantar sekolah agama ni, dia hantar ke Johannesburg. Dia hantar tahfiz kat sana. Dia hantar sana hafal Quran, lepas tu dia balik ambil SPM. Ambil SPM, lepas tu dia pergi ke ada yang pergi Australia, ada pergi ke London. Cantik kan? Jadi dalam dada budak tu ada Al-Quran, ilmu dunia pun ada. Jadi kalau ada lagu ni tuan-tuan, bagus. Dan itu yang kita nak. Kalau boleh, kalau dah terlepas anak, kalau boleh cuba cari, tengok cucu seorang dua. Tak? Sebelum aku mati ni aku nak tengok cucu aku seorang, salah seorang mesti ada apa Quran. Sepatutnya siapa dia? Anak sepatutnya. Ramai-ramai anak kita tu kena ada hafal Quran seorang, kena ada yang pakar agama seorang. Lepas tu hak lain-lain pakar lain lah. Kalau kita dapat atur lagu tu, dia comel jadi. Baik. Jadi orang yang fakir miskin ini, dia ada ketenangan jiwa, sebab dia tak ada komitmen yang berkaitan dengan hutang ni, tak ada dia. Tenang jiwa dia. Kekosongan hati, dia tak ada nak mikir apa. Nak marah ke orang, dapat tender dia tak dapat. Nak marah apa, dia tak berniaga. Kan? Kita ni nak marah lah, tender kita memang tender hebat lah. Tapi dalam dunia sekarang ni, dunia rasuah, orang lain menang. Hak rendah menang, hak tinggi kalah. Tender balak. Kan? Hak rendah menang, macam di Kedah. Di Kedah tahun 2008 ke bawah, balak saja dapat 8 hingga 10 juta income balak. Pentadbiran sekarang ini mencecah kepada 60 juta setahun dengan keluasan yang sama. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ada rasuah. Rasuah tu mari mana? Di kalangan ni pegawai dengan geng-geng balak ni. Jadi dia mikirlah ke mana ni, aku nak tackle balak 100 hektar,
500 ekar, 1000 ekar. Lagu mana nak tackle tu? Duk mikir, kena pergi jumpa orang ni, jumpa ni, bagi sikit, bagi. Itu dipanggil tak ada ketenangan jiwa dan jiwa dia menggeladak. Ya. Tapi orang miskin, jiwa dia kosong. Benda-benda lagu ni tak ada. Dan ringannya hisap. Ini kelebihan orang miskin. Orang kaya pula hatinya sibuk. Ya. Ya, sibuk. Kalau bisnes ni busy, yalah, bisnes ni busy. Ya, duk mikir sana sini, hak jenis makan gaji pun, yalah, orang atas tekan, buat ni, dia kena buat. Ya. Jadi busy, sibuk hati dia, penat fikiran dia. Ya. Dan beratnya hisap terhadap harta yang dia dapat itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam.